Buka aja kat depan. Sini buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana, wa yassir lana umurana, wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashid umurina wa a'idna min syururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah, sahabat-sahabat Klinik Ngaji Quba Center yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita nak sambung pengajian persiapan Ramadan kita daripada kitab Marhaban Ya Ramadan. Selamat datang Ramadan. Dan kita telah tiba pada muka surat yang ke-130. Betul kan 130? Okey. Lalu semua dah tahap ustazah dah ni. Dah separuh kitab dah. Dah 130. Okey. Lalu kata penulis buku, ini semua berdasarkan kepada pendapat dalam mazhab Syafi'i. Perkara-perkara berkenaan tentang berbuka, sahur, sebelum dan setelah masuk waktu. Maksudnya, kalaulah berbuka sebelum masuk waktu, apa hukum dia? Sahur setelah masuknya waktu subuh, apa hukum dia? Maka yang pertama, kesimpulan hukum berbuka. Kita ambil berbuka puasa dulu. Apakah hukum berbuka puasa? Okey. Lalu kita tahu berbuka puasa mestilah selepas matahari terbenam. Ataupun kita panggil waktu maghrib. Adapun azan tu tak syarat. Maksudnya kita dengar azan ke tak dengar azan, asalkan matahari dah terbenam, asalkan dah dikira maghrib, maka pada waktu itu dah boleh berbuka. Tapi kadang-kala berlaku kita berbuka awal. Apakah hukum dia? Kata penulis buku, perincian hukum bagi seseorang yang berbuka puasa dengan dasar ijtihad. Dasar ijtihad maksudnya dia berusaha untuk mencari. Contohnya dia tengok jam. Contohnya dia search Google maghrib pukul berapa. Contohnya dia tengok matahari. Dia belajar falak, dia tengok matahari dan sebagainya. Ijtihad dengan ijtihad dia. Okey. Apakah telah masuk waktu ataupun belum? Lalu dia berusaha untuk mencari. Dia berijtihad bahawa dengan dia tengok jam, dengan dia tanya jiran, dengan pada waktu itu dia buka Google bila masuknya maghrib dan sebagainya. Yang pertama A, jika terbukti bahawa buka puasanya adalah setelah masuk waktu maghrib, maka hukum puasanya adalah sah. Walaupun dia tak dengar azan. Sebab dengar azan tu bukan syarat. Syaratnya mestilah dah terbenam matahari ataupun dah masuk maghrib. Dan untuk mengetahui maghrib boleh dengan ijtihad, boleh dengan berusaha. Ijtihad tu bahasa Arab, maksudnya berusaha, mencari. Lalu bila dia tengok je, waktu masuk 7.29. Bila 7.29 masuk, walaupun dia tak dengar azan, dia berbuka, maka sah, tak ada masalah. Persoalannya timbul adalah yang B tu, jika terbukti bahawa buka puasanya adalah sebelum masuk waktu maghrib. Rupanya sebelum, waktu belum lagi masuk. Atau tidak terbukti apakah setelah masuk waktu maghrib ataupun belum. Maka hukum puasanya adalah seperti berikut. Contoh, dia tanya-tanya kepada jiran, waktu tu mungkin dia tak ada internet. Dia tanya pada jiran, pukul apa buka puasa? 7.29. Okey, dia dah tanya, dia dah berusaha. Bukan dia suka-suka ikut kemahuan dia. Dia dah ijtihad, dah usaha. Bertanya orang, ataupun dia tengok dalam internet, ataupun dia tengok jam dan sebagainya. Tiba-tiba pada waktu bila berbuka, dia dapat tahu yang dia berbuka tadi, ataupun semalam, ataupun sebelum ini belum masuk waktu. Ataupun dia tak pasti. Sampai ke sudah, dah masuk waktu ke belum, dah masuk waktu ke belum. Maka kata penulis buku, menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i, hukum puasanya adalah tidak sah. Sebab dia buka sebelum waktu. Dia buka sebelum
waktu. Bila dia dapat tahu ataupun pada waktu itu yang mana yang dia belum lagi masuk maghrib, hukum puasanya tidak sah. Lalu apa kena buat dengan puasa tu? Maka dia kena qada. Adakah dia berdosa? Daripada sudut berdosa, tidak. Sebab dia tak sengaja. Dia tidak sengaja. Dia telah berusaha. Sebab itu kita belajar dalam waktu berbuka, kalaulah tak pasti, lebihkan sedikit. Kita rasa 7.29, lebihkan sedikit, 7.33. Kerana nak dapatkan kepastian. Tapi kalaulah dah dengar azan, segerakan. Itu sunat. Ini dah dengar azan, tak apa, 7.40. Biar betul-betul pasti. Dah dengar azan, Muslim Pro dah berbunyi, anak pun dah berbunyi, surau masjid pun dah berbunyi azan. Dia kata tak apa. Kita tunggu betul-betul pasti. Nak pasti bagaimana lagi? Dah dengar azan. Takkanlah semua orang berbuka silap pada waktu. Maka di sini adalah kalaulah ijtihad. Dia tak ada. Dia tak tahu. Maka dia dah usaha. Dia rasa 7.29 rasanya masuk waktu. Lewatkan sedikit. 5 minit, 3 minit dan sebagainya. Tapi bila dah pasti, maka pada waktu itu kena segerakan berbuka. Sunnah untuk segerakan berbuka. Apakah dalilnya? Maka dibawakan hadis riwayat Bukhari. An Hisham bin Urwah, an Fatimah an Asma binti Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anha qalat, aftarna ala ahdi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawma ghaim, thumma tala'at asy-syams, qila li Hisham, fa umiru al-qada' bil qada', qala la budda min qada', rawahu al-Bukhari. Maka daripada perawi Hisham bin Urwah, daripada Fatimah, daripada sahabat Nabi Asma binti Abu Bakar radhiyallahu taala anha berkata, kami telah berbuka puasa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari yang mendung. Maka nampak macam dah malam. Terima kasih. Nampak macam dah malam sebab mendung. Maka kami pun berbuka sebab dah ijtihad. Tengok dah maghrib ni. Padahal sebenarnya belum lagi maghrib. Zaman tu mana ada peralatan-peralatan seperti kita. Maka kami pun berbuka puasa. Kemudian kata Asma binti Abu Bakar, kemudian tampak sinar matahari. Rupa-rupanya belum maghrib. Masih lagi petang. Maka dikatakan kepada Hisham bin Urwah perawi, apakah kalian diperintahkan untuk qada? Maka dia menjawab, wajib bagi kita untuk qada. Sebab berbuka sebelum waktu. Walaupun tak sengaja, bukanlah sengaja. Wajib untuk qada. Sebab tak cukup lagi puasa. Tak cukup lagi puasa. Maka wajib untuk qada. Tetapi daripada sudut berdosa, tidak berdosa. Sebab dia bukanlah dengan sengaja berbuka awal. Lalu ini yang pertama. Ini satu hukum. Lalu sebab itu kalaulah tak pasti, bagus untuk dilewatkan. Bila dah pasti, segerakan berbuka. Kerana itu adalah sunnah. Tapi ada pendapat yang lain dalam mazhab Syafi'i. Contohnya pendapat Imam Muzani. Imam Muzani ni adalah antara anak murid Imam Syafi'i yang cerdik. Imam Muzani. Lalu pendapat Imam Muzani dan Imam Ibn Khuzaimah rahimahumullah, puasanya sah. Puasanya sah sebab dia dah usaha. Sebab dia dah ijtihad. Maka pada waktu itu puasanya adalah sah. Itu selesai berbuka. Apakah terjadi kalaulah berbuka awal daripada waktu kena qada? Okey, macam mana pula sahur? Kata penulis buku, jika kesimpulan hukum makan sahur. Jika seseorang makan sahur, kemudian terbukti bahawa sahurnya dilakukan sebelum masuk waktu subuh ataupun selepas subuh, ada perincian dia. Jom kita tengok apakah perincian dia. Maka kata penulis buku, A, jika terbukti sahurnya dilakukan sebelum masuk waktu subuh, tak ada masalah. Memang sebelum subuh kena sahur. Nama pun sahur. Waktu dia itu dipanggil sahur. Atau tidak terbukti apakah dah masuk waktu subuh ataupun belum, maka tak ada masalah. Contohnya, dia tak pasti. Contohnya waktu tu gelap, dia pun tak ada jam, ataupun dia pun tak tahu subuh bila. Sebelum ni tak pernah bangun subuh. Ramadan je bangun. Dia pun tak tahu subuh bila. Pukul 6 ke ataupun 6 suku. Dia tak tahu. Dia tak dengar azan. Luar masih lagi gelap. Lalu dia tak pasti dah masuk waktu ke belum, dia pun makan. Dia pun makan. Ataupun dia pasti makan sebelum subuh. Apakah hukum dia? Maka hukum puasanya adalah sah.
Kerana asal hukum pada waktu itu belum lagi masuk waktu subuh. Kerana hukum asalnya adalah waktu malam masih belum ada sebab masih gelap dan belum keluar waktunya. Lalu ada dua masalah di sini. Yang pertama, permasalahan pasti sebelum subuh. Itu memang tak ada masalah, memang sah. Yang kedua, ragu-ragu, dah masuk waktu ke belum? Dah masuk waktu ke belum? Maka pada waktu itu kalaulah dia makan, dikira sebagai belum masuk waktu. Hukumnya adalah sah. Berbeza dengan berbuka. Sahur ada sedikit berbeza dengan berbuka. Kalau berbuka ragu-ragu, kita dah baca tadi, dia kena qada. Kalau dia ragu-ragu, dah masuk waktu ke belum? Tapi dia pergi makan. Maka pada waktu itu dia kena qada. Sebab hukumnya adalah masih siang, belum masuk malam. Yang di sini, kalaulah dia ragu-ragu dah subuh ke belum, maka hukumnya adalah sah kerana hukum dia adalah masih malam, belum lagi masuk subuh. Okey. Tetapi, jika terbukti bahawa sahurnya dilakukan selepas masuk waktu subuh, rupanya dah masuk waktu, dah 11 bulan dia tak pernah bangun subuh contohnya. Dia tak pernah bangun. Dia selalu subuh pukul 7, pukul 9, pukul 10. Lah Ramadan ni dia baru dia bangun awal sedikit sebab nak sahur. Maka dia ragu-ragu. Maka bukan ragu-ragu. Dia pasti sebenarnya tadi subuhnya dah lewat. Dia punya sahur dah terlewat. Kata penulis buku, jika terbukti bahawa sahurnya dilakukan setelah masuk waktu subuh, maka apakah hukum sahurnya tadi, puasanya tadi? Maka menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i, tak sah puasanya. Sebab dah makan selepas daripada waktu subuh yang dilarang untuk makan. Adakah dia wajib kena qada? Ya, wajib untuk dia qada. Maka sebab itulah dalam kaedah fiqh dijelaskan, la ibrata bidzan al-bayyin khata'uh. Tidak terhitung, tidak dikira perkiraan yang kuat jika telah terbukti kesalahannya. Lalu dia sangka belum subuh, tapi sebenarnya dah subuh dan pasti pada waktu itu subuh, maka pada waktu itu dia tetap kena qada. Maka ini adalah pada waktu itu permasalahan tentang sahur dan berbuka. Lalu bagus pada waktu itu kita bukan sangka-sangka. Pada waktu itu kita buat persiapan, kita tampal jadual siap-siap dekat meja makan tu. Bila maghrib, bila subuh. Dan pada waktu itu kita buat persediaan. Kalaulah rumah kita mungkin tak dengar azan, ataupun kalaulah rumah kita pada waktu itu kita tak ada tanda-tanda yang dah masuk waktu ataupun belum, maka buat persediaan. Contohnya, antara waktu yang tepat adalah website JAKIM. Ada waktu solat JAKIM. JAKIM ada waktu solat dia. Itu yang paling akurat sebab dia badan otoriti. Maka print, tampal siap-siap. Kita ikut ke situ. Kita buat persediaan untuk sambut. Sebab kita nak Ramadan kita, puasa kita adalah puasa yang sah. Puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kemudian muka surat 132. Menurut pendapat Imam Muzani dan Imam Ibn Khuzaimah sama. Dia tetap sah puasanya. Lalu dalil yang kita belajar pada dua muka surat itu dibawakan daripada kitab Kanzur Raghibin oleh Imam oleh penulis buku. Kanzur Raghibin punya dalil. Okey, kita dah selesai dah tentang permasalahan sahur dan juga berbuka. Maka bagus dalam keadaan pasti. Walaupun ijtihad, kadangkala ijtihad itu boleh menjadi salah. Maka salahnya ijtihad dalam berbuka, kena qada. Salahnya pada waktu itu ijtihad dalam sahur, kalaulah dah pasti lepas itu sebenarnya dah masuk subuh, kena qada. Permasalahan yang seterusnya adalah tentang ubat titik pada mata. Boleh ke tidak menitikkan ubat pada mata ketika mana berpuasa? Sebab itu kata penulis buku, hukum menggunakan ubat titis. Ini sebab ini bahasa Indonesia. Maksudnya ubat titik pada mata ataupun guna celak. Boleh tak guna celak? Nak guna celak kan sunnah. Lalu nak guna celak, apa hukum dia? Tetapi untuk lelaki sunnahnya celak adalah pada waktu sebelum tidur.
macam Nabi SAW punya kelakuan untuk lelaki. Okey. Kata penulis buku, menggunakan ubat mata bagi seseorang yang sedang berpuasa wajib. Ataupun dia sedang puasa sunat, tak kisahlah puasa apa, wajib ke sunat, hukumnya adalah boleh. Kenapa? Adakah mata tu rongga terbuka? Kan perkara yang membatalkan puasa adalah memasukkan sesuatu dalam rongga terbuka. Adakah mata dikira rongga terbuka? Tidak. Mata tak dikira sebagai rongga terbuka. Lalu sebab itu boleh tak titiskan ubat mata? Boleh, tak ada masalah. Adakah puasa sunat je? Puasa wajib pun boleh. Apa jua puasa? Boleh pada waktu itu guna ubat mata. Hukumnya ada apa? Sunnah hukumnya. Hukumnya adalah boleh dan tidak membatalkan puasa. Meskipun ubat tersebut terasa di tekak dia. Dia letak ubat tu, rasa oren kat tekak dia. Contoh, ubat tu perisa oren. Ataupun dia letak ubat tu, rasa sesuatu kat tekak dia. Walaupun terasa sampai tekak ubat mata tu. Tapi janganlah, boleh macam tu. Dia pun rasa betul-betul titis kat mulut. Itu batal. Kalau titis kat mulut batal kerana itu rongga terbuka. Ini kalau titis kat mata, rasa kat kerongkong. Titis kat mata, rasa kat sini, tak batal. Hukumnya adalah boleh untuk digunakan. Kenapa? Kerana di dalam perbincangan fiqah, kerana kelopak mata bukan termasuk rongga yang terbuka. Kan kita dah baca dalam perkara-perkara yang membatalkan puasa. Sebentar, pada muka surat. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala muka surat berapa? Perkara ke tak belajar lagi? Dah belajar kan? Babu makruhat. Okey. Batal puasa. Ya? 91, okey. Perkara-perkara yang membatalkan puasa, yang ini menghilangkan ghibah, namimah, kizib, ini yang tak ni, bersumpah palsu. Okey, ini dia. Muka surat 104. 104 tapi bukan di situ, dekat 107. Perenggan akhir sekali. Kan perkara yang membatalkan puasa adalah memasak sesuatu yang ada objek. Kalaulah masukkan angin, tak batal sebab tak ada objek. Dia tidak fizikal, zat. Lalu yang ke nombor 9, semua dah jumpa ke? Lalu dia mesti benda tu fizikal, benda tu ada objek. Yang kedua, mestilah rongga badan tu terbuka. Dia mestilah rongga terbuka. Lalu kalaulah mata bukan rongga terbuka, tak batal. Cocok badan bukan rongga terbuka, tak batal. Kalaulah cocok punggung, batal sebab itu rongga terbuka. Tapi kalaulah cocok badan, tak batal. Maka tidak batal. Lalu daripada situ kita kena ingat syarat dia mesti rongga terbuka. Lalu bila para ulama mengkaji bahawa mata bukan dikira rongga terbuka, sebab itu tak batal. Walaupun ubat tu rasa sampai tekak sekalipun. Dia syarat dia mesti rongga terbuka. Dan mesti benda yang masuk itu berzat, berjirim, berbentuk. Maka itu yang membatalkan puasa. Lalu sebab itu kata penulis buku, maka tidak batal dan boleh walaupun rasa sampai tekak. Muka surat 132. Okey. Mana tadi? Okey. Dan masuknya ubat tersebut ke dalam kerongkong, ke dalam tekak adalah dengan cara penyerapan. Bukannya ada lubang ke apa, tetapi kerana ubat tu serap melalui urat dan sebagainya, sebab itu sampai pada tekak. Hal ini adalah menurut pendapat Imam Syafi'i. Tak batal. Masukkan ubat mata, tak batal. Jangan pula diingat batal, mata dia dah sampai bengkak-bengkak dah. Kau kenapa? Minah tak letak ubat? Ada kena Minah sini, kalau ada minta maaf. Kenapa tak pakai ubat? Otak nanti batal puasa. Tak batal puasa. Masukkan ubat mata, tidak membatalkan puasa. Tak ada masalah. Lalu daripada situ juga datangnya hukum celak. Kalaulah dah masuk ubat titik tak batal, adakah pakai celak batal? Tak batal. Tak pakai celak tidak batal. Kenapa? Sebab mata bukan rongga
terbuka. Mata bukan rongga terbuka. Okey. Lalu telinga pula macam mana? Bila dah belajar mata, telinga macam mana? Adakah telinga rongga terbuka ataupun dikira tidak? Sebab itu penulis buku bawakan tentang ubat telinga pula. Muka surat 133. Hukum menggunakan ubat titik pada telinga ketika mana berpuasa. Okey, jom kita lihat. Hukum yang bawah-bawah tu semua dalilnya daripada kitab. Bahkan pada waktu itu kalau kita nampak, kita bacalah sebab ada riwayat di situ. Imam Abu Hanifah dan juga Imam Malik, Imam Ahmad kata batal puasa. Lalu sebab itu kalau kita tengok bahasa Arab dalam kitab Mughni Muhtaj, wala yadurru, dan tidak memudaratkan, al-iktihal, untuk memakai celak, walaupun wajada, dia mendapati ta'mah, rasa pada tekaknya ketika mana pakai celak. Ai al-kuhli bihalqi, dia boleh rasa celak tu sampai tekak. Pakai kat mata tapi rasa sampai tekak, tak batal. Lianna, kerana sesungguhnya al-wasil, rasa yang sampai pada tekak melalui mata, minal masam, daripada penyerapan, bukan kerana ada rongga terbuka. Dan dalilnya apa yang lain? Wa qad rawal Baihaqi, dan demi sesungguhnya Imam Baihaqi meriwayatkan sebuah hadis, annahu, bahawa sesungguhnya baginda Nabi SAW kana adalah yaktahilu, kerap memakai celak, bil ismit, dengan celak ismit, wa huwa shaim, dalam keadaan Nabi berpuasa. Lalu Nabi pun pakai celak dalam keadaan berpuasa, maka melalui rongga mata tidak membatalkan puasa. Okey. Bagaimana pula ubat telinga? Okey, adakah semua ubat sama? Jom kita tengok ubat telinga. Adakah telinga dikira rongga terbuka, lalu pada waktu itu batal kalau masuk ubat, ataupun dikira rongga tertutup, lalu tidak batal? Kata penulis buku, hukum menggunakan ubat telinga bagi yang sedang berpuasa adalah boleh dan tidak membatalkan puasa, tapi ada syarat. Ada syarat dia. Untuk orang yang ada 3 syarat ni, pada waktu itu dia pakai ubat telinga tak batal. Dan boleh. Suka-suka pakai, batal. Okey. Berbeza dengan mata. Kalau suka-suka pakai ubat mata, pun tak batal. Itu beza permasalahan telinga dan juga permasalahan mata. Apakah 3 syarat bila pakai ubat telinga waktu itu tidak membatalkan puasa? Yang pertama, sakit telinga yang tidak mampu ditahan. Berdesing-desing telinga dia, tak mampu nak tahan. Maka itu syarat pertama. Yang kedua, rasa sakit tersebut tidak mungkin kurang kecuali dengan menggunakan ubat. Yang pertama memang sakit yang sangat. Yang kedua, ubat tu sahaja yang boleh, yang menjadi asbab boleh hilang. Tak ada yang lain, tak ada cara lain. Yang ketiga, dia memang sampai ke tahap yakin bahawa ubat tersebut boleh sekurang-kurangnya kurangkan. Walaupun tak sembuh, boleh sekurang-kurangnya kurangkan rasa sakit. Kerana yang sembuh hanya Allah. Tapi boleh kurang bila pakai ubat itu. Macam mana pada waktu itu nak dikira yakin tu? Kan nombor 3 dia kata yakin. Dia pakai ubat ni, waktu itu akan kurang sakit. Dengan izin Allah. Macam mana boleh datang yakin tu? Maka kata penulis buku, hal ini dapat diketahui dengan pengalaman. Memang dia dah biasa dah. Sejak dia pakai ubat tu, bila pakai je kurang. Itu dah datang yakin. Sebab dia dah biasa guna. Ataupun doktor yang cakap. Bukan dia punya grup bawang dia. Mina, kau pakai je lah ubat tu, contoh tengah puasa ni. Sebab telinga rongga terbuka. Jadi dia kena ada 3 syarat. Kalau ada 3 syarat baru tak batal. Lalu kalaulah kawan dia tu doktor tak apa. Tapi kawan dia memang semua bidang boleh. Kawan dia wartawan boleh. Doktor boleh. Anggota bomba pun dia. Safety pun dia. Arkitek pun dia. Semua dia. Maka jangan. Lalu dia mesti yakin. Sebab ini berkaitan puasa. Lalu dia mesti yakin. Macam mana nak dapat yakin yang ubat tu boleh kurangkan sakit telinga dia? Nombor 1, pengalaman dia. Memang dia dah pakai ubat tu lama. Memang kurang. Jadi walaupun ketika mana pakai waktu puasa tu tak kurang, tetap tak batal puasa. Yang kedua adalah bila doktor cakap.
memang doktor tu adalah pakar telinga, nama dia, ataupun doktor biasa, dia memang ada tu, maka tidak mengapa. Tapi jangan ambil sesiapa punya pandangan. Sebab dia ini berkaitan dengan puasa dan telinga adalah rongga terbuka. Lalu ada 3 syarat tu, tak batal puasa dia. Walaupun dia masukkan ubat dalam rongga terbuka pada telinga dia. Lalu apa 3 syarat tadi? Dia memang sakit yang mana tak boleh tahan lagi. Kalaulah boleh tahan, tahan. Tapi ini memang tak boleh tahan. Kemudian yang kedua, pada waktu itu memang tak kurang selagi tak letak ubat. Dan yang ketiga, dia memang yakin akan kurang rasa sakit walaupun tak sembuh terus, walaupun tak hilang terus, dengan pengalaman ataupun doktor punya makluman. Okey. Ini adalah tentang ubat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tentang ubat telinga. Okey. Macam mana pula tentang memasukkan jari dalam kemaluan? Okey, ada orang ketika mana buang air besar, ini semua dibincangkan oleh para ulama fiqh. Dia masukkan jari dalam kemaluan. Adakah kemaluan itu dikira rongga terbuka ataupun tertutup? Okey, kata penulis buku, hukum memasukkan jari ke dalam kemaluan ketika berpuasa. Jika seorang doktor, ini contoh doktor, memasukkan jarinya ke dalam kemaluan seorang pasien ni apa? Patient, pesakit. Seorang pesakit. Tak kala dia sedang periksa. Sedangkan pada saat itu pesakit dalam keadaan berpuasa, maka hukumnya batal puasa dia. Dan tetap wajib baginya untuk tak boleh makan dan minum. Sebab itu adalah rongga terbuka. Kemaluan adalah rongga yang terbuka. Lalu sebab itu, kalaulah ada orang yang bila dia buang air besar, dia ada masalah sedikit ataupun dia dah terbiasa, masukkan jari dia dalam kemaluan dia, seperti mana yang ulama fiqh bincangkan, tak sepatutnya dia buat begitu. Tapi dia dah terbiasa, dia buat. Maka boleh batal puasa dia. Kerana kemaluan depan ataupun belakang adalah rongga terbuka. Lalu kalaulah doktor masukkan, batal puasanya. Tapi bila batal, boleh tak dia makan dan minum? Alang-alang dah batal, baik makan dan minum. Tidak, pada waktu itu dia wajib untuk dia tak boleh makan dan minum sampailah waktu berbuka. Adakah dia kena qada? Dia kata aku tak makan pun, adakah kena qada? Maka kata penulis buku, muka surat 134, wajib baginya untuk qada. Dia wajib untuk qada. Kenapa dia tak boleh makan dan minum? Sebab dia tak ada keuzuran untuk makan dan minum pada siang Ramadan. Dia bukan musafir, dia bukan sakit, dia bukan apa-apa. Habis tu kenapa qada? Sebab puasa itu telah batal. Maka dia kena tahan diri daripada makan dan minum. Tetapi pada waktu itu puasa itu kena qada sebab telah masuk telah terjadinya perkara yang membatalkan puasa. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Apa pula pandangan Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal? Kata mereka berdua, memasukkan sesuatu ke dalam kemaluan tidak membatalkan puasa. Kerana menurut pendapat mereka, memasukkan sesuatu dalam kemaluan tidak termasuk dalam perkara yang membatalkan puasa. Tapi mazhab Syafi'i dan mazhab Imam Abu Hanifah batal. Sebab itu adalah rongga yang terbuka. Rongga yang terbuka. Lalu adakah kita dah boleh bezakan antara mata, telinga dan juga kemaluan? Ada bezanya. Mata memang langsung tak batal walaupun dengan sengaja. Sebab dia rongga tertutup. Telinga ada syarat dia yang 3. Kemaluan terus batal. Kemaluan terus batal walaupun ketika untuk urusan check up dan sebagainya. Okey. Apa pula guna hukum guna ubat pernafasan? Contohnya tak boleh nafas. Bila dia sedut udara daripada ubat pernafasan ataupun dia guna inhaler, adakah benda tu batal puasa ataupun tidak? Okey. Sebab itu kata penulis buku, kita dah macam doktor pula kita buat perbincangan ni. Okey. Lalu kata penulis buku, hukum menggunakan bantuan pernafasan. Dipanggil inhaler kan? Termasuklah inhaler bagi seseorang yang terkena penyakit sesak nafas ataupun dia terkena asma. Apa hukum dia?
Kerana mulut itu rongga terbuka. Adakah dia seperti telinga, ada syarat dia, ataupun dia seperti kemaluan yang tetap batal, ataupun dia seperti mata yang langsung tak batal. Apa hukum dia? Kata penulis buku, jika seseorang yang terkena penyakit asma ataupun apa jua penyakit, kadang-kala mungkin apa jua sebab yang menjadikan dia sukar bernafas. Lalu ni nikmat boleh bernafas. Nikmat. Bayangkan, kan kalau kita nak pergi klinik, berapa ratus kena bayar untuk alat tu. Bayangkan kalau Allah cas kita. Kalau Allah cas kita, setiap nafas tu kena bayar. Maka, satu nikmat yang luar biasa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata penulis buku, jika seseorang yang terkena penyakit asma, dia susah nak bernafas ataupun apa jua penyakit, asma tu bukanlah syarat, tetapi apa jua penyakit yang pada waktu itu menjadikan dia sukar untuk bernafas. Menjadikan dia sukar untuk bernafas. Okey. Lalu kata penulis buku, misalnya, jika seseorang yang terkena penyakit asma menggunakan ubat bantuan untuk pernafasan, misal dia minum ubat Ventolin. Ventolin tu ubat ke? Ubat ya. Macam ubat batuk, ubat cecair. Okey, Ventolin. Sedangkan saat itu dia dalam keadaan berpuasa, maka hukumnya adalah boleh. Tapi dia minum tu benda cecair, benda berzat, berjirim, berbentuk, mulut pula adalah rongga terbuka, maka boleh jika ubat itu sangat dibutuhkan, diperlukan. Jika dia memang perlukan. Takkanlah kita nak kata jangan, nanti batal puasa, mati dia dalam keadaan begitu. Siapa nak tanggung? Maka hukumnya adalah boleh jika memang dia perlukan. Kadang-kadang ada sebahagian orang yang dia terlebih warak, dia kata jangan, biar mati syahid. Itu bukan mati syahid. Itu kerana jahil. Lalu dia kata jangan, mati anak dia. Dia kata ini anakku syahid kerana berpuasa. Padahal sebenarnya ulama kata boleh. Kadang-kadang masalah juga bila terlalu takwa. Lebih daripada ilmu dia. Okey. Maka boleh tak batal puasa. Okey. Jika diperlukan. Okey, dan dapat membatalkan puasanya. Okey, hal ini menurut pendapat sebahagian besar daripada ulama. Kenapa? Allahumma salli. Okey, lalu sebenarnya batal puasa dia. Batal puasa. Cuma ni memang nak jaga puasa ke nak jaga nyawa? Maka kena jaga nyawa. Kena jaga nyawa dan suruh dia makan ubat, dan kerana benda tu cecair. Berbeza dengan inhaler. Inhaler nanti kita akan belajar tak silapnya. Okey. Maka pada waktu itu, kalaulah cecair, maka batal puasanya. Kata penulis buku, hal ini menurut pendapat sebahagian besar daripada para ulama, ala rajih. Hal ini kerana pada ubat tersebut terdapat zat, jirim, bentuk yang dimasukkan ke dalam kerongkong, dan masuknya pula melalui rongga yang terbuka dan dilakukan dengan sengaja. Okey, maka ini adalah daripada sudut ubat tersebut. Tetapi kalaulah inhaler, dia rasa akan bahas kemudian, ataupun dia tak bahas. Tak bahas. Tapi kalaulah inhaler, seperti mana yang kita baca dalam fatwa, ianya tidak membatalkan. Ianya tidak membatalkan. Seperti mana kita tengok dalam fatwa wilayah, termasuklah dalam fatwa Selangor, inhaler ataupun alat bantuan pernafasan tidak membatalkan. Tetapi kalaulah ubat Ventolin di sini ataupun ubat cecair, penulis buku memilih pandangan ianya adalah batal. Okey. Kata penulis buku, kalaulah dah batal kerana ambil ubat cecair tadi, adakah dia wajib tahan diri daripada puasa? Sama juga seperti mana yang sebelum ini, ada 3 benda. Kata penulis buku, yang pertama wajib untuk jangan makan dan minum. Sebab pada waktu itu adalah siang hari di bulan Ramadan, dan dia pada waktu itu tidak ada keuzuran untuk berbuka. Kecualilah kalau dia benar-benar sakit, perlu untuk makan ubat, tak mengapa. Yang kedua, adakah dia wajib? Maka dia wajib untuk qada. Dia wajib untuk qada, kecualilah kita dah baca, kalaulah badan dia memang benar-benar lemah. Kita dah baca dah dalam syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa kita dah baca pada muka surat yang
55 mampu berpuasa. Kalaulah muka surat 55 kita dah belajar, yang mana badan dia tak mampu, muka surat 55 perenggan terakhir, kita dah belajar dekat situ. Tapi kalaulah memang badan dia memang dah tak mampu, maka pada waktu itu tidak ada qada dan dia hanya perlu bayar 1 mud ataupun 750 gram beras setiap hari. Okey. Yang ketiga, jika sakit tersebut terdapat pada dirinya sampai dia meninggal dunia. Datang kat sini, dia ulang balik. Kerana dia tahu mungkin kita lupa. Yang muka surat 55 tu, dia ulang balik. Kalaulah dia sakit dan takkan sembuh, memang tak sembuh. Adakah dia berhutang? Maka dia tidak berdosa. Adakah pada waktu itu dia kena qada? Dan tidak wajib bagi ahli warisnya untuk qada. Kadang-kadang ada orang yang tanya, mak saya dah terlantar 5 tahun. Berapa banyak qada yang saya kena buat untuk dia? Tak ada qada. Sebab memang badan dia tak mampu. Syarat wajib puasa, kita dah belajar mesti mampu. Selain daripada Islam, selain daripada mukallaf, selain daripada sihat, selain daripada mukim, badan tu mesti mampu untuk berpuasa. Dan mak dia memang tak mampu, ayah dia memang tak mampu. Sebab itu kalaulah dia berkeadaan begitu sampai dia meninggal dunia, dia memang kena makan ubat, tak boleh. Kalau tidak, dia tak boleh bernafas. Maka tidak wajib bagi waris dia untuk qada. Adakah kena bayar fidyah? Yang 1 mud itu, waktu hidup kena bayar. Kalaulah dia ada duit. Tapi bila dia dah meninggal dunia, adakah waris dia kena bayar? Tak perlu untuk bayar. Sebab badan dia memang tak wajib puasa. Memang wajib pun tak. Kan kita dah belajar. Sebab itu pentingnya faham betul-betul syarat wajib. Dia tak wajib pun puasa. Dia tak wajib pun untuk puasa. Maka pada waktu itu tak wajib dia punya keluarga untuk bayar kafarah tadi ataupun 750 gram beras setiap hari bagi tempoh yang mayat itu ataupun jenazah itu tidak berpuasa. Okey. Cukuplah kot dah 40 minit. Ustaz Fahmi kata 45 minit je. Alhamdulillah. Okey, inilah dia. Tapi sebenarnya banyak lagi ni. Jadi yang di awal tu sebenarnya sangat penting. Yang di awal tu dia punya core, dia punya poin-poin utama, asas dia. Ini semua pecahan daripada awal-awal tu. Kalau kita dah faham betul-betul syarat sah, dah faham betul-betul syarat wajib, rukun, perkara yang makruh, perkara yang membatalkan, itu yang asas. Yang lain ini semuanya adalah sekadar dipanggil masalah furuk, masalah pecahan daripada yang basic yang kita dah belajar sebelum daripada ini. Okey, nanti kita akan baca pula dengan esok pada daripada masukkan air ke dalam telinga tak kala mandi ataupun gunakan kosmetik dan sebagainya. Ini adalah sambung esok insya-Allah. Alhamdulillah. Ya, silakan Kak.